Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama kitab Shirathul Mustaqim karya Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh. Mukhtasarlah kitab Sabilul Muhtadin karya Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Sekarang ni kita nak bincang bab miqat-miqat, tempat-tempat miqat zamanin, miqat makani bagi haji lah nah. Babul mawaqit. Waktu dah. Ini bab pada menyatakan waktu berniat akan naik haji dan tempatnya. Tempat niat haji lah. Bermula segala perbuatan naik haji dan umrah itu 3 perkara. Tiga kalau cerita bab naik haji umrah ni 3 perkara lah. Pertama segala rukunnya. Iaitu jika ditinggalkan salah satu daripada segala rukunnya, maka tiada sah hajinya. Lagi tiada dapat ditampung lah akannya ditinggalkannya daripadanya dengan dam. Iaitu menyembelih kambing kau tak ada dah. Nak ganti dengan sembelih kambing ke apa tak jadilah. Dia rukun ni tak buat kat, pakai tak jadilah haji dia dah. Umrah dia dah. Kedua segala wajibnya dah. Iaitu jika tinggal salah satu daripada segala kewajipannya, dia dapatlah ditampung dengan akan dia dengan dam lah. Itu dia panggil wajib haji. Ketiga, segala sunatnya iaitu kesempurnaan kedua-duanya. Tak payah ganti ke apalah, tak payah bayar dam, cuma untuk kesempurnaan lah. Syahadat adalah bagi ihram haji, hari ni niat haji ni, dan umrah miqat. Jadi ada miqat dia. Pertama miqat zamani, iaitu waktu ihram akan naik haji, iaitu pada bulan Syawal atau bulan Zulkaidah, daripada permulaan malam Zulhijjah hinggalah datang pada 10 harinya. Itu waktu nak niat haji lah. Maka jadilah waktu ihram naik haji daripada permulaan malam Syawal, start 1 Syawal tu. Boleh dah nak pergi dah. Kepada Syawal kepada datangnya waktu subuh hari raya haji. Nak niat lagi dah situ subuh hari raya haji. Dah 10 sebelum subuh tu lah, dekat subuh dah. Maka sahlah ihram dengan dia jikalau pendek pecik waktunya sekat lah, sekalipun umpamanya ihram orang negeri Aceh. Dari Aceh dahulu sedikit daripada waktu subuh hingga hari raya haji. Itulah dari segi niatnya, tapi kena ingat juga tak ada siapa buka Arafah tak jadi juga haji dah. Dan jika kalau ia ihram lain daripada waktu subuh yang tersebut itu, maka hasillah dengan ihram itu. Sebelum itulah umrah. Kalau dia lewat tak ada haji, ia jadi umrah lah dah. Hasillah dengan ihram itu umrah juga tak jadi haji dah. Dan waktu ihram umrah itu iaitu pada tiap-tiap ketika. Kerana setahun itu waktunya. Jadi umrah ni setiap sepanjang tahun boleh umrah. Tetapi tiada harus pada yang mengerjakan haji ihram dengan umrah. Selama ada atasnya suatu pekerjaan haji. Jadi dia haji tak sudah haji lagi tu tak boleh niat umrah lah dah sudah haji tu. Seperti melontar kerana berkekalan hukum ihram itu seperti berkekalan dirinya ihram. Jadi dia ihram haji tak selesai lagi lah. Tak boleh lah dia melontar tak sudah lagi tak boleh dia buat umrah lah. Jadi berkekalan dirinya ihram juga, kerana itulah tiada dapat dikerjakan 2 haji pada setahun. Jadi sehaji setahun. Dia haji tak boleh buat umrah. Dan sunnah berbanyak mengerjakan umrah jikalau pada sehari diperbanyakkannya sekalipun dari kerana ia terlebih afdal daripada tawaf. Jadi khilaf ulama lah mazhab kita ni kata bolehlah tawaf umrah banyak kali dia tubik. Dia kena tubik tanah haram dulu masuk pun dah. Tan'im paling kurang dah. Masuk semula buatlah tawaf sa'i apa cukup dia dah. Jadi dia kena main beroleh-oleh tu mengikut ulama mazhab kita afdal lagi lah. Tapi ramai juga ulama-ulama lain kata Nabi tak buat kerja gitulah. Nabi buat sekali saja, sekali pergi Mekah sekali je tawaf. Dia panggil itulah umrah tu sekali saja dah. Dia tidak perlu buat banyak kali. Hak lain tu dia kena tawaf nak boleh fadilah, dia tawaf banyak kali dah, tak perlu dia tu keluar ke tanah halal, niat pula, masuk pula terpayah buat umrah gitu dah. Jadi khilaf ulama dah. Yang keduanya miqat ni, waktu ke apa miqat makan ni, namanya iaitu barang siapa yang ada di negeri Mekah maka hendaklah ia berihram daripadanya, sama ada ia qarin dekat ataupun tamat haji, ia haji qarin ataupun ia haji tamattu ataupun haji firat. Dah.
Maka jika bercerai ia daripada tempat yang tiada harus dalam qasar sekali, jikalau ia safar dari Mekah. Jadi dia dekat dah tak sampai qasar kata dak Mekah tu, maka dia tak perlulah keluar dah cari tempat tu dah. Lain tak mesti kena ikut tempat yang telah ditentukan oleh Nabi, tempat niat dah. Dan haramlah ia di luarnya jika tiada di luarnya jika tiada kembali ke dalamnya lah. Dia orang luar tu kena ikut miqat dia lah. Dahulu daripada berhenti di Arafah ni, sebelum sampai di Arafah lah. Maka derhakalah ia kalau sampai ke Arafah, sampai ke Mekah nah, kita kata dah. Jadi derhakalah dia kalau dia tak ikut miqat dia lah. Lagi wajib atasnya dam. Jadi kalau terlepas juga ia kena dam lah, bayar denda lah. Tak payah undur kembali lah, kena dam lah. Dan demikian lagi jika ia kembali kepada masafah jarak qasar lah ke Mekah dahulu daripada ihram, maka derhaka lagi wajib atasnya damnya. Dan dia jugalah. Masuk tu sebelum ihram kena berdam lah. Dan terafdal bagi barang siapa yang ihram dari Mekah, hendaklah ia sembahyang 2 rakaat sunat ihram pada Masjidil Haram dahulu dah. Sunat ihram tu di Masjidil Haram, kemudian maka ia pergi kepada pintu rumahnya serta ia ihram daripadanya. Dia bukan Masjidil Haram bukan. Kemudian maka pergi ia ke dalam Masjidil Haram kerana tawaf wada'. Jika dia kendakinya maka iaitu sunat. Adapun ihram akan umrah itu bagi barang siapa yang dalam, maka hendaklah ia ihram daripada sekurang-kurang tanah halal. Jadi nak umrah tu, ihram umrah tu dia kena keluar dari tanah haram lah. Tanah halal lah paling kurang dah. Pada barang pihak yang dikendakinya, jika ihram ia dengan umrah pada tanah haram, maka sahlah ihramnya. Kemudian jika keluar ia daripada tanah haram kepada tanah halal, maka tiadalah wajib atasnya memberi dam. Ini dak lah kalau umrah tu dak dah. Haji banyak dam. Jadi dia kaedah dia nak umrah kena tubik, masuklah dah. Tapi jika tiada ia keluar kepada tanah halal, maka derhakailah ia lagi wajib atasnya dam dah. Dia umrah kena dam juga sebab dia tak keluar tanah halal. Dan terafdal tanah halal itu kerana ihram akan umrah itu kepada tempat dia bernama Ja'ranah. Kemudian maka pada tempat yang bernama Tan'im. Mula Ja'ranah Tan'im lah. Kemudian maka yang bernama Hudaybiyah nah. Jadi tu 3 tempat dah. Sama ada Ja'ranah, yang kedua Ta'im, yang ketiganya Hudaybiyah dia. Tapi biasa orang Tan'im lah, dekat sekali dah Mekah. Adapun orang yang tiada dalam Mekah, sama ada ia daripada ahli Mekah atau tiada bukan ahli Mekah lah, maka hendaklah ihram haji dan umrah daripada miqat. Maka miqat orang yang datang daripada pihak Banu Aiman iaitu yang 66. Daripada mana ni? Daripada yang Banu Yaman ni. Banu Yaman, daripada Yaman tu yang 66 dah miqat. Orang yang datang daripada Yaman. Ni bukan daripada Mekah. Orang bukan daripada Mekah, dia kena ikut tempat dia. Walaupun dia nak umrah ni, umrah pun dia kena ikut tempat dia lah. Atau dekat bandar Jeddah, dekat bandar Jeddah lah. Dan miqat orang yang datang daripada pihak Najat Al-Hijaz itu Qarn Manazilah. Dan miqat orang yang datang daripada pihak Banu Iraq, bagi Iraq lah. Dan Khurasan, Ira ke ataupun Uzbekistan ke apa. Itu Zatul Iraq lah. Maka tiap-tiap daripada 3 tempat itu adalah jauhnya dari Mekah 2 marhalah lebih kurang dah gitulah. Dan miqat orang yang datang daripada Banu Mesir, orang Mesir dah, dan Banu Maghrib, Mesir Gawah Barat lah, Eropah itu, Juhfah, iaitu suatu dusun yang telah binasa, adalah jauhnya dari Mekah tu 6 marhalah. Ini jauh sekali lah, 6 marhalah. Dan miqat orang yang datang daripada Banu Madinah itu Zulhulaifah, iaitu tempat yang dinamai pada masa ini dengan Bir Ali lah. Ini panggil Bir Ali lah. Dulu dia panggil Zulhulaifah. Adalah jauhnya daripada Madinah 3 mil, iaitu yang terlebih jauh daripada Mekah, daripada segala miqat. Ini jauh kali, bukan apa kan
bukan Juhfah ada. Mesir tu. Juhfah ada. Mana ni? Juhfah ada. Orang Mesir ni Juhfah. Dia ni jauh dah 6 marhalah ni. Tapi ada lagi jauh dah. Iaitu Bir Ali ataupun Zulhulaifah ada. Dan barang siapa berjalan daripada tempat yang tiada bermiqat, maka berbetulan ia dengan miqat yang pada pihak kanannya atau pada pihak kirinya, maka hendaklah ia ihram pada berbetulan dengan dia. Sebenarnya maulidlah sama lain dah. Berbetulan dengan dia miqat yang ada pada kanannya atau pada kirinya. Jadi sebenarnya maulid galik kanan dekat dah miqat tu boleh niat situlah. Dan tiada memberi mudarat jika ada miqat itu di hadapannya atau belakangnya sedikit dah. Maka jika tiada diketahui tempat miqat atau tempat yang berbetulan dengan miqat itu, maka hendaklah ia ijtihad lagi dah. Jadi ijtihad kalau tak tahu mana lebih kurang tepat dah. Lagi sunat ia baginya mengerjakan ihtiyat berhati-hati, dan jika ada ia berbetulan dengan dua miqat dan salah suatu daripada keduanya berhampiran, itulah miqatnya. Paling dekat lah. Dan jika bersamaan keduanya pada hampirnya dan jauhnya, maka miqatnya itu yang terjauh daripada Mekah. Jika jauh sekali dah. Bukan dekat dari Mekah ni jauh sekali. Dan jika ada ia berbetulan dengan miqat yang terhampir kepada Mekah atau tiada, maka ditilik. Jika bersamaan keduanya hampir kepada Mekah dan kepada dirinya, maka ihramlah ia pada tempat yang berbetulan dengan kedua-duanya selama berlampu. Sebelum melampaui lah. Lagi sebelum lepas lagi berbetulan ia dengan salah suatu daripada dua miqat dahulu daripada ihram, maka hendaklah ia ihram daripada tempat yang berbetulan dengan miqat itu. Nak mendekat dengan miqat tempatnya niat lah. Dan tiada wajib baginya meniatkan sampai kepada berbetulan sama rata dengan yang terhampir kepada Mekah. Seperti tiada wajib baginya yang melalui dua Zulhulaifah bahawa ia minta khiyarkan akan ihramnya kepada Juhfah. Dan baru siapa tempat ada kediaman antara Mekah dan miqat, maka miqatnya itu tempat kediamannya. Maka jika tiada ada pada jalannya tempat miqat, dan lagi tiada ada berbetulan ia dengan suatu miqat, maka hendaklah ia ihram daripada dua marhalah yang jauh daripada Mekah. Jarak ia dua marhalah Mekah tu kira kalau tak kena belakang tempat dekat-dekat situ. Dan jika dilampaui oleh yang naik haji atau umrah akan miqat, kemudian maka ihram tak kala itu tiada berniat kembali kepada miqat atau kepada tempat yang ada ia jauh seperti tempat miqat, maka wajiblah atasnya dam. Kalau terlepas ke apa kena bayar dam lah. Kerana derhaka ia sebab melampaui miqat lepas daripada tempat yang sepatutnya niat lah. Melampaui miqat itu lagi wajib ia kembali kepada miqat dengan ihramnya, atau hendak ia ihram daripada miqat itu supaya diperdapatnya barang yang dilampauinya. Lagi jadi derhaka lah ia sebab meninggalkan dia sebab benda tu wajib melainkan kerana uzur, dan hanya senya wajib atasnya dam jika ada ihram ia kemudian daripada melampaui dalam tahun itu. Dan kalau niat terlepas daripada tempat miqat, dia akan bayar dam lah. Lagi ia kembali kepada tempat miqat dahulu daripada mengerjakan rukun haji. Maka jika kembali ia kemudian daripada mengerjakan rukun haji, jikalau ada tawaf qidam, tawaf qudum dah. Tawaf qudum sampai datang sekalipun maka tiadalah lepas daripada dam, tak lepas dah. Dia terlepas lah, ia patah balik pun tak payah dah, ia kena bayar dam juga dah. Kerana ia mengerjakan rukun haji dengan ihram yang naqis, yang kurang. Adapun miqat itu terafdal daripada ihram ia dalam negerinya sendiri dah. Jadi kena ikut lah daripada niat sebelum berhati-hati dah, kapu lagi niat lah. Jadi ia kuih afdal. Afdalnya tepat miqat lah. Pada menyatakan segala haji dan umrah, bermula segala rukun haji itu 6 perkara. Pertama, ihram. Itu niat akan masuk ke dalam pekerjaan segala rukun-rukun haji dah. Jadi, pertama, ihram niat lah. Yang kedua, rukun haji ni, keduanya wukuf, iaitu berhenti di Arafah. Yang ketiga, rukun haji ni tawaf pada Baitullah. Tawaf ifadah dah. Yang keempat, rukun haji ni sa'i, iaitu berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Itu adalah sa'i itu adalah rukun bagi haji juga. Yang kelima, rukun haji ni
halaq atau qasar, iaitu bercukur kepala atau bergunting kepala dia. Itu yang kelima. Keenamnya tertib, iaitu mendahulukan ihram daripada segala rukun dan mendahulukan wukuf daripada segala tawaf. Kena wukuf dulu. Dan mendahulukan tawaf daripada sa'i, tetapi harus mendahulukan halaq, bercukur daripada tawaf. Cukur dulu sebelum tawaf pun boleh. Dan sa'i, ada tawaf dan sa'i itu cukur dulu boleh. Atau mengemudiankan halaq, cukur daripada keduanya. Molek sekalinya, lewat sekali dah cukur dah. Syahadat bahawa segala rukun umrah itu 5 perkara. Pertama, ihram dah. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Keempatnya, halaq, bercukur. Yang kelima, tertib pada segala rukun yang tersebut itu. Itu rukun umrah. Itu rukun umrah. Pasal pada menyatakan ihram. Bermula ihram niat haji itu iaitu berniat akan masuk mengerjakan segala rukun haji atau umrah atau kedua-duanya, dan sahlah ihram itu dengan mutlak, iaitu tiada ditentukan pada ihramnya jenis apa dia. Atas salah satu daripada haji atau umrah, maka harus ia mengerjakan dengan ihram yang mutlak itu dia. Dia boleh niat umum je. Niat ikutlah umrah ataupun haji dia. Barang yang dikendakinya daripada kembalinya mengerjakan haji atau umrah. Atau keduanya, jikalau pecik waktunya sempitnya. Naik haji sekalipun. Jadi boleh berlaku lah. Niat umum kita pun boleh. Dah. Dan sunat dengan lisan melafazkan niat yang dikendakinya supaya diteguhinya akan niat yang dalam hatinya. Dah. Daripada haji atau umrah. Ni kalau ada dalil pun dah. Lafaz niat. Tapi bukan nama itu ke sahaja ke apa dak. Dan Nabi lain sikit lah cara Nabi dak. Atau salah satu daripada keduanya. Boleh niat lah. Maka jika dikendakinya menyertakan keduanya, demikian bunyinya, nawaitul haji wal umrah wa haramtu bihima lillahi ta'ala. Jadi sahaja aku naik haji dan umrah dan ihramlah aku dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Ni cara niat lah. Dan jika dikendakinya naik haji jua, demikian bunyinya, nawaitul haji wal haramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau haji sajalah. Dah. Haji ifrad biasa ni dah. Jadi sahaja aku haji dan ihramlah aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan jika dikendakinya akan umrah jua, demikian bunyinya, nawaitul umrah wa haramtu biha lillahi ta'ala. Jadi sahaja aku mengerjakan umrah dan ihramlah aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini contoh niat umrah. Dan sunat mengucapkan talbiyah serta niat. Kemudian daripada melafazkan niat yang telah tersebut itu, demikian bunyinya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak baik, innal hamda wa ni'mah lakal mulk la syarika lak. Ini contoh talbiyah. Jadi ya Tuhanku, kabullah hamba-Mu menjunjung apa ni? Niat apa ni? Menjunjung perintah-Mu kali tak? Dan mengerjakan taat akan Dikau. Kabullah hamba menjunjung perintah Kau lah. Dan mengerjakan taat akan Dikau, tiada sukut bagimu. Kabullah hamba-Mu menjunjung ke benda yang Allah suruh dah. Dan mengerjakan taat akan Dikau, bahawasanya segala puji dan nikmat bagimu jua, dan segala pekerjaan bagimu jua, tiada yang menyekutuinya. Itu contoh labbaik Allah talbiyah. Sunat mengulang-ulang talbiyah itu 3 kali berturut dengan perlahan-lahan sekadar kedengaran pada dirinya lain daripada lafaz labbaik lah dengar. Dan sunat ia berbanyak talbiyah dalam ihram hingga perempuan yang haid pun sekalipun ia molek talbiyah. Dan terlebih sunat muakkadah tak kala berubah hal, iaitu tak kala naik ke atas barakah dan turunnya, dan tak kala berhimpun dengan segala manusia, dan tak kala bercerai daripada mereka itu. Jadi masuk kumpul manusia, cerai pun molek takbir labbaik Allah lah. Dan tak kala malam dan siang, dan tak kala berkenderaan dan turun daripadanya, dan tak kala selesai daripada semayang, tetapi makruh mengucap talbiyah pada segala tempat najis. Walaupun molek berterusai talbiyah pun, kalau tempat najis tandah ke apa, tak boleh sebut talbiyah ni. Dan demikian lagi sunat bagi lelaki mengucapkan talbiyah dengan nyaring suaranya pada segala masjid besar lah. Sekira-kira janganlah dia dengan nyaring suaranya seperti sabda Nabi Muslim, atani Jibril wa amrani an amru ashabi an yurfa'u aswatuhum bil ihlal. Jadi talbiyah ni boleh lah kita
Kuatlah suara dah. Yang ini telah datang kepadaku Jibril dan disuruhnya akan diaku bahawa kusuruh akan segala sahabatku menyaringkan suaranya dengan mengucap talbiyah dah. Jadi dia kena ucap kuat dah, degah dah suara, ucap talbiyah. Adapun pada perempuan dan khunsa, maka sunat bagi keduanya mengucap talbiyah itu sekadar kedengaran pada dirinya jua dah, tak payah dengar kalau lah. Dan jika ia menyaringkan suaranya, maka iaitu makruh, tak sampai haram makruh. Dan demikian lagi sunat bagi lelaki mengucapkan talbiyah dengan perlahan pada permulaan ihram, sekadar kedengaran pada dirinya. Apabila selesai ia daripada mengucapkan talbiyah dan mengulang-ulang dia 3 kali, maka ia mengucapkan selawat dan salam akan Nabi SAW dengan suara yang perlahan. Daripada mengucap talbiyah, supaya berbeza antara talbiyah dan selawat adalah terafdal mengucap selawat itu seperti selawat dalam tahiyat. Jadi biar bezalah antara selawat dengan talbiyah. Lepas tu selawat terbaik tu selawat macam dalam semaya dah. Kemudian daripada itu maka hendaklah ia minta doa kepada Allah Ta'ala. Demikian bunyinya, Allahumma inni as'aluka ridhakal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi hai Tuhanku, bahasanya kupohonkan kepadamu redha dan syurga, dan berlindung kepadamu daripada api neraka. Setelah itu maka minta doa ia daripada kebajikan dunia dan akhirat. Dan sunat jangan ia berkata-kata tak kala membaca talbiyah. Dan terkadang-kadang sunat berkata-kata dalam talbiyah. Dan terkadang-kadang wajib berkata-kata dalam talbiyah, seperti mengingatkan orang yang kedatangan bahaya. Dan makruh memberi salam akan orang yang mengucapkan talbiyah. Dan sunat apabila dilihat yang ihram akan samanya ihram atau lainnya, atau dilihatnya akan sesuatu yang mencengangkan dia atau membencikan dia, maka hendaklah ia mengucap taibaka'annal 'aisyal akhirah. Yani sentiasa mengerjakan taat bahamu, bahawasanya hidup itu hidup akhirat. Artinya tiada dua kecil. Pada barang luput daripada yang kegemari akan dia, dan tiada diperoleh mudarat pada barang yang kebenci akan dia. Gitulah lebih kurang. Allah alam, setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.